Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menyambung kembali walaupun kuliah kita secara atas talian, secara maya. Sama-sama kita manfaatkan agar kita dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, malam ni saya nak sambung lagi untuk siri yang seterusnya kuliah Maghrib kita yang membicarakan tentang golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ni kita masuk kepada golongan yang keempat. Kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum ni kita sudah pun bincang 3 golongan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh pengarang kita, Syekh Dr. Fadlul Ilahi dalam kitabnya Man Tusalli Alaihimul Malaikah. Siapakah di kalangan umat manusia yang mendapat doa secara khusus oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni golongan-golongan yang istimewa, iaitu golongan yang keempat. Pada malam ini yang akan kita bicarakan daripada golongan-golongan yang mendapat doa secara khusus oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang bila mana dia melakukan salat berjamaah, dia duduk di saf yang paling hadapan, dan di saf yang paling hadapan itu di sebelah kanan imam. Sebelum ini, kalau tuan-tuan masih ingat, pada golongan yang ketiga kita membicarakan bahawa antaranya juga yang termasuk di kalangan orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat itu, iaitu orang yang berada di saf yang paling hadapan, di saf yang paling awal bila mana melakukan salat secara berjamaah. Jadi kita berlomba-lomba untuk hadir ke masjid lebih awal, supaya kita dapat fadilat dan kelebihan berada di saf yang awal, di saf yang paling hadapan. Dan di saf yang paling hadapan itu ada lagi spesifik dia. Kalau boleh, berpeluangnya kita dapat, iaitu berada di sebelah kanan imam itu. Saf yang paling hadapan dan di sebelah kanan ketika mana kita melakukan salat secara berjamaah. Dan perkara ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadis yang dibawakan oleh pengarang kita? Di antara orang-orang yang berbahagia, yakni beruntung dengan doa daripada para malaikat ke atas mereka, ialah orang yang berada di sebelah kanan imam ketika melakukan salat secara berjamaah. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah berdasarkan daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Hibban. Imam Ibnu Hibban, yang mana daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mayamin as-sufuf, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Berkata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikat, yakni Allah memuliakan dan para malaikat memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang yang berada di dalam saf-saf salat, yakni melakukan salat berjamaah itu di sebelah kanan. Maknanya saf yang paling awal dan berada di saf yang paling kanan. Allahu Akbar. Kita berlomba-lomba lah tuan-tuan sekalian untuk dapat kelebihan ini. Tidak susah pun. Cuma dalam situasi sekarang ini kita masih ada keterbatasan, ada had untuk hadir ke masjid. Tapi tak apalah. Nanti bila kita kembali seperti biasa, dapat semula kembali ke masjid untuk menunaikan solat berjamaah, maka kita berlomba-lomba lah untuk hadir awal, di samping berebut untuk kita dapat saf yang paling awal, dan di saf yang paling awal itu kita ambil kesempatan untuk berada di sebelah kanan imam. Kerana apa? Kerana ada hadis yang khusus menyebut orang yang berada di sebelah kanan dalam saf salat berjamaah itu akan mendapat doa secara khusus daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan mereka dan juga para malaikat mendoakan secara khusus kepada mereka. Baik itu tuan-tuan sekalian, tidak hairan kalau kita lihat di kalangan para sahabat Nabi SAW, mereka berlomba-lomba untuk berada di saf yang paling hadapan bila mana mereka solat berjamaah bersama dengan baginda Nabi SAW. Dan di saf yang paling hadapan itu mereka berlomba-lomba untuk berada di sebelah kanan. Sebagaimana disebut dalam riwayat hadis Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Imam Muslim yang meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu biwajhihi. Kata Al-Barra bin Azib, dia kata, kami jika melaksanakan salat berjamaah di belakang baginda Nabi SAW, maka kami amat sangat beringinkan, maknanya kami berlomba-lomba agar kami berada di sebelah kanan dalam saf tersebut, di sebelah kanan baginda Nabi SAW, di mana kata dia an nakuna an yaminhi yuqbilu biwajhihi, di mana beliau akan menghadap pada kami dengan wajahnya. Yakni tuan-tuan sekalian, bila Nabi SAW selesai salat, kan Nabi kita bila bagi salam, sebelah kanan yang pertama kita akan berpusing muka kita. Maka atas sebab itu mereka kata bila Nabi pusing sebelah kanan, maka kamilah orang yang paling awal akan dipandang wajahnya oleh baginda Nabi SAW. Sampai begitu sekali tuan-tuan sekalian. Itu antara sebabnya kenapa di sebelah kanan itu ada keutamaan yang khusus kalau kita berpeluang untuk berada dalam salat berjamaah itu. Dan juga menjadi sunnah kepada imam bila selesainya salat, dalam nak berzikir ataupun kita panggil zikir selepas salat itu, imam itu disunatkan berpusing ke arah makmum, memberatkan dirinya ke sebelah kanan. Jadi sebab itu antaranya kenapa sebab berada di sebelah kanan itu juga satu kelebihan yang khusus kalau kita berpeluang bila mana kita melakukan salat berjemaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita melakukan salat berjamaah, dalam kita membina saf ini, ada kaedah-kaedahnya yang diajar oleh baginda Nabi SAW.
Bagaimana yang dibincang di dalam kitab-kitab fiqh. Kan, bukan ikut suka je. Kita buat saf solat ni ikut rasa kat mana kita nak duduk, kita duduk. Kan, rasa kat mana selesa, kita nak duduk, kita pun pergi duduk. Tidak. Kan, sebenarnya dia ada kaedah-kaedahnya. Dan kaedah ini ialah sesuatu bagaimana yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Maka oleh sebab itu, bila kita mendirikan salat secara berjamaah, dalam kita membina saf-saf di belakang imam, maka hendaklah kita mengikut kaedah-kaedah ataupun kaifiat-kaifiat dalam kita membentuk saf di belakang imam itu. Bukan ikut dan, ikut suka je. Tidak. Bagaimana disebut, tuan-tuan sekalian, membina saf salat berjamaah. Kalaulah dalam situasi kita salat berjamaah itu, seorang sahaja makmum di belakang, imam dan juga seorang makmum di belakang. Maka kedudukan makmum di belakang itu hendaklah di sebelah kanan imam. Dan kedudukan di sebelah kanan imam itu tidak terlalu jauh daripada imam. Kan? Hari ini kita tengok macam-macam orang buat. Macam-macam kedudukan. Ada yang jauh, ada yang dekat. Ada yang duduk belah kiri pun ada. Ada yang duduk belakang imam pun ada. Ini mungkin orang yang tak belajar kaedah. Kaedah yang betul ialah bila kita solat berjamaah, seorang makmum di belakang bersama dengan imam, kedudukan imam itu betul-betul di tepi belakang imam sebelah kanan. Dan belakang itu tidaklah terlalu belakang. Dengan erti kata belakang sikit je. Hujung jari kaki makmum itu di belakang tumit kaki imam. Begitu. Kan? Rapat sikit. Dan itulah kedudukan yang betul. Jangan terlalu jauh. Kan? Hujung jari, saya ulang sekali lagi, hujung jari kaki makmum di belakang tumit kaki imam. Jadi begitu kedudukan seorang makmum bila bersolat bersama dengan imam. Dan ini berdasarkan kepada apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW, yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni, tuan-tuan sekalian, anak saudara Nabi, anak saudara kepada isteri Nabi. Jadi suatu ketika itu, suatu malam dia pernah bermalam di rumah mak saudara dia, isteri Nabi lah, yang namanya Maimunah. Ibnu Abbas ni anak saudara kepada Maimunah. Satu hari dia ambil peluang, dia pergi rumah Maimunah. Kena tiba malam tu giliran Nabi SAW bermalam di rumah Maimunah. Dan memang pun dia nak ambil kesempatan itu kerana dia nak solat sunat malam bersama dengan Nabi SAW, yang dia tahu menjadi amalan Nabi SAW. Nabi bila malamnya akan bangun solat malam. Bagaimana disebut dalam hadis ini, kata Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, bittu fi baitil khalati Maimunah fasalla Rasulullah al-isya summa jaa fasalla 4 raka'atin summa nama summa qama faji'tu faqumtu an yasarihi faja'alani an yaminih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Ibnu Abbas, aku bermalam di rumah mak saudaraku Maimunah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Lepas salat Isya, maksudnya Nabi salat Isya, Nabi datanglah ke rumah Maimunah. Summa jaa, Nabi datang, fasalla 4 rakaat, kemudian Nabi salat lagi 4 rakaat. Menjadi kebiasaan Nabi SAW, Nabi salat sunat ba'diyah selepas Isya itu 4 rakaat sebelum Nabi tidur. Jadi salat sunat ba'diyah Isya ni, rawatib Isya ba'diyah, boleh dilakukan 2 rakaat dan juga boleh dilakukan 4 rakaat. Dan Nabi kebiasaannya Nabi salat 4 rakaat.
barulah Nabi tidur. Bahkan ada ulama menyebut sekurang-kurang solat malam itu ialah mendirikan 4 rakaat sebelum kita tidur. Sebab itu juga termasuk dalam erti kata solat malam. Solat malam ini tuan-tuan sekalian, apa-apa solat sunat yang kita lakukan selepas solat Isyak. Jadi itu juga dah pun dikira solat malam. Kalau kita tidak mampu untuk bangun lepas kita tidur, bila kita bangun selepas tidur itu namanya solat tahajud. Juga solat tahajud ini juga termasuk dalam solat malam. Jadi Nabi biasanya solat 4 rakaat baru Nabi tidur. Kemudian summa nama, selepas Nabi tidur, summa qama, Nabi pun bangun. Menjadi amalan biasa Nabi akan bangun solat malam, solat tahajud. Faji'tu, faqumtu an yasari, aku pun sedar Nabi bangun, aku pun turut serta bangun. Aku tengok Nabi dah pun solat, aku pun pergi nak solat di belakang Nabi, tapi aku duduk sebelah kiri Nabi, an yasarihi. Faja'alani an yaminhi, kemudian Nabi tarik aku, kata Ibnu Abbas, untuk duduk di sebelah kanan. Jadi hadis ini mengajar kepada kita kaedah. Bila kita solat bersama dengan imam, seorang makmum di belakang, maka kedudukan makmum itu ialah di sebelah kanan imam. Jangan duduk di sebelah kiri imam. Itu menyalahi sunnah, menyalahi kaedah, sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian, kalaulah makmumnya ramai di belakang, dan imam dan di belakangnya ramai makmum, bagaimanakah kedudukan imam di belakang? Maka makmum hendaklah duduk dalam keadaan seimbang di belakang. Duduk seimbang di belakang. Katakan makmum 10 orang. Maka hendaklah seimbang di belakang, 5 sebelah kanan, 5 sebelah kiri. Seimbanglah. Betul-betul di belakang imam. Walaupun kita bicarakan tadi ada kelebihan khusus berada di sebelah kanan imam. Jangan semua pakat berat nak duduk belah kanan belakang. Tak. Kalau makmum yang ramai, maka hendaklah berada di belakang imam secara seimbang. Ini juga disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bagaimana kata Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassitul imam wasuddul qalal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah imam berada di tengah-tengah dan tutuplah ruang-ruang yang kosong. Jadi dalam keadaan yang macam ni, keutamaan dalam kita membina saf itu bukanlah memberat sebelah kanan, tapi seimbangkan saf itu di belakang imam. Dan kemudian kalaulah kita datang tu dalam keadaan makmum dah ada, dan makmum dah ada itu dan sudah pun seimbang di belakang yang 10 orang tadi, kemudian kita pula datang, maka dalam keadaan yang macam ni, maka yang lebih afdalnya ialah kita ambil di sebelah kanan. Kita penuhkan sebelah kanan. Ini barulah kita ambil balik kelebihan berada di saf di sebelah kanan itu. Tapi dengan syarat, makmum yang berada di belakang imam itu sudah seimbang. Maka kita datang kemudian, maka kita penuhkan di sebelah kanan. Beratkan di sebelah kanan kerana ada kelebihan khusus bila berada di sebelah kanan. Kemudian datang lagi. Datang lagi ada seorang tengok saf di belakang imam tu sudah berat di sebelah kanan. Adakah lebih afdal kita duduk belah kanan juga? Tidak. Pada ketika itu kita kena duduk di sebelah kiri pula untuk mengambil fadilat kelebihan mengimbangi makmum itu supaya jemaah ataupun makmum yang berada di belakang imam, saf belakang imam itu kembali menjadi seimbang sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi, wassitul imam. Jadikanlah imam itu betul-betul di tengah-tengah kamu. Jadi makmum di belakang ni hendaklah seimbang berada di belakang imam. Jadi itu kelebihan dia. Bukan bermakna bila kita sebut duduk di sebelah kanan saf
belakang imam tu semua pakat nak terpa, terjupi, nak duduk di sebelah kanan. Tidak. Tengok keadaan. Kalau kita tengok saf itu sudah pun seimbang, kita datang, maka itulah kelebihan kita duduk di belah kanan. Dan kalau kita datang tu tengok dah berat belah kanan, maka afdalnya lebih utama kita duduk di sebelah kiri untuk mendapat fadilat balik, fadilat mengimbangi saf yang berada di belakang imam. Kemudian, ini juga satu persoalan yang barangkali di kalangan masyarakat juga keliru. Bila mana kita datang agak lewat sikit, dalam keadaan sudah ada saf di belakang imam dan saf itu dah penuh. Saf tu dah penuh. Tapi kita datang dalam keadaan seorang diri. Ini banyak kadang-kadang berlaku pada kita. Kita datang agak lewat sikit lah. Katakan di belakang imam itu dah ada 2 saf. Dan dua-dua saf tu dah rapat. Kiri kanan dah rapat dah sampai ke dinding. Kita seorang-seorang datang nak mula dengan saf yang baru, saf yang ketiga. Maka di manakah kedudukan kita? Kan? Ini mungkin barangkali pernah berlaku pada kita. Ada yang akan mulakan saf di tengah. Kan? Berseorang diri. Sebenarnya kaedah ini kaedah yang tidak berapa tepat. Bila mana kita memulakan saf baru secara bersendirian, seorang diri, maka kita meletakkan diri kita dalam keadaan makruh. Yang betulnya ialah kita mulakan saf di sebelah kanan. Saf yang ketiga itu di sebelah kanan paling hujung, dengan cara kita menarik seorang makmum yang paling hujung sebelah kanan itu untuk ke belakang menemani saf baru yang kita wujudkan, saf yang ketiga itu. Ini baru sebenarnya kaedah kita salat tepuk belakang orang, tarik untuk ke belakang. Tapi hari ini kita tengok kaedah tepuk ni, maknanya bila solat tepuk ni, bila kita nak solat di belakang imam, sebenarnya tak perlu. Kaedah tepuk imam ini, bila kita solat belakang imam tak perlu pun. Sebab kedudukan makmum bila seorang di belakang imam, kita akan duduk rapat dengan imam. Kita angkat takbir itu secara tak langsung, imam sudah pun maklum. Kan? Bahawa di belakangnya dah ada makmum. Kan? Yang tepuknya ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ni, bila mana kita nak memulakan saf yang baru dalam keadaan bersendirian. Maka kita tepuklah salah seorang makmum yang di hadapan itu, yang paling hujung di sebelah kanan, untuk dia menyedari bahawa kita nak mulakan saf baru di belakang, supaya dia ghostan, dia undur sikit ke belakang untuk menemani kita memulakan saf yang baru, agar kita tidak mulakan saf baru dalam keadaan yang bersendirian. Kerana keadaan itu meletakkan diri kita dalam keadaan makruh. Dan ini tuan-tuan sekalian disebut dalam hadis riwayat At-Tabarani, bagaimana Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala anna an-nabi amara atiya wa qad tammat as-sufuf an yajtadhiba ilayhi rajulan yuqimuhu ila jambihi. Bagaimana kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah orang yang datang solat nak memulakan saf, sedangkan saf solatnya dah penuh. Dia nak memulakan saf solat yang baru, agar an yajtadhiba ilaihi rajulan yuqimuhu ila jambihi, agar dia menarik seseorang kepadanya supaya orang itu berdiri di sebelahnya. Nabi suruh tarik seorang makmum yang berada di hadapan. Tarik tu dengan arti kata kita bagi isyarat lah, kita tepuk kepada bahu dia setelah kita angkat takbir, memberi isyarat supaya untuk dia undur ke belakang teman kita, supaya kita tidak sendirian memulakan saf baru di belakang.
Itu sebenarnya kaedah untuk kita memulakan saf baru. Tapi hari ini ramai kita lihat dia buat seorang-seorang dia lah. Di belakang, di tengah-tengah angkat takbir, duduk dalam keadaan seorang-seorang dia. Itu sebenarnya tidak menepati kaedah, menyalahi kaedah yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Tapi kalau kita datang tu ramai, kita datang 2 orang, 3 orang sekaligus nak memulakan saf yang baru di belakang imam, maka dalam keadaan itu kita tak perlulah tepuk, tarik jemaah yang ada di depan tu. Cukup 3 orang itu memulakan saf betul-betul di belakang imam sebagai saf yang baru. Itu kaedahnya. Begitu juga hari ini kedudukan saf kaum wanita muslimah di belakang imam. Macam-macam kita tengok kaedah bila kita, terutamanya bila kita solat di rumah lah. Bila kita solat di rumah ataupun solat di masjid, di surau, kan, ada yang berat ke kiri, ada yang berat ke kanan. Sebenarnya kedudukan saf wanita ini ialah paling belakang. Paling belakang dan seimbang juga di belakang imam. Tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Ini juga berdasarkan apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Khairus sufuf ar-rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairus sufuf an-nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik saf bagi orang lelaki itu ialah yang paling awal. Kan? Yang paling hadapan. Dan seburuk-buruk saf bagi orang lelaki itu ialah yang paling ke belakang. Datang awal tapi saja tak nak duduk saf depan. Nak duduk kok-kok belakang. Ini seburuk-buruk saf bagi orang lelaki, kata Nabi SAW. Tetapi berbeza dengan kaum wanita, kaum ibu muslimah. Sebaik-baik saf bagi muslimah ialah yang paling belakang. Maknanya kena jauh sikit daripada orang lelaki tu. Yang paling lagi belakang lagi bagus. Dan seburuk-buruk saf bagi orang perempuan ini, kata Nabi, wa syarruha awwaluha. Yang paling hadapan. Maksudnya dekat sangat, rapat sangat dengan orang lelaki. Itu tak bagus. Nabi suruh jarak. Ini dalam keadaan kalau kita tidak ada tempat yang khusus kepada kaum wanita untuk solat. Zaman Nabi dulu dia tak adalah separatkan, asingkan kaum wanita dengan lelaki. Cuma Nabi pesan bila nak solat berjamaah, orang perempuan ni kalau boleh. Sebab tu Nabi kata orang perempuan ni bila ada sahabat tanya nak datang solat di belakang Nabi SAW bersama dengan Nabi. Tapi Nabi jawab, solat di rumah kamu lebih baik daripada solat di masjid aku, ini di belakangku. Solat di bilik kamu lebih baik daripada solat di rumah kamu. Jadi maknanya orang perempuan ni tidaklah menjadi keutamaan pada mereka untuk hadir solat berjamaah bagaimana yang dituntut kepada kaum lelaki. Tetapi Nabi tidak menghalang sekiranya ada di kalangan kaum wanita yang tidak ada keuzuran, masyaqqah, untuk juga hadir solat berjamaah bersama dengan Nabi SAW. Sebab orang perempuan ni maknanya dia lebih sibuk dengan urusan-urusan di rumah, dengan anak-anaknya, dengan urus rumahnya dan sebagainya. Sebab itu Nabi tidak menekankan sangat soal solat berjemaah kepada kaum wanita. Tapi pada orang lelaki, suatu tuntutan yang cukup ditekan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi tak halang orang perempuan kalau nak datang juga. Cuma Nabi pesan, kamu kalau nak datang solat berjamaah, kamu kena datang kemudian sikit. Biarlah orang lelaki masuk lebih dahulu semua, dan barulah kamu masuk, dan kamu duduk paling belakang, paling hujung, supaya terasing sikit dengan orang lelaki. Dan bila selesai solat, kamu cepat-cepat beredar, keluar dulu. Jangan bercampur baur dengan golongan lelaki. Itu yang Nabi pesan kepada kaum wanita. Cuma hari ini kebanyakan masjid kita sudah ada tempat yang spesifik
dikhususkan untuk kaum wanita. Jadi tak ada masalah lah kalau ada tempat yang spesifik. Tak semestinya di belakang, betul-betul belakang imam. Tak apa. Kalau dalam keadaan yang macam tu, kalau ada tempat yang spesifik, kita dah ada langsir dan sebagainya, nak diberatkan belah kiri, belah kanan pun tak ada masalah. Dalam hadis ni Nabi sebut dalam keadaan yang tidak ada sekatan apa, tidak ada tempat yang khusus pada wanita. Jadi kedudukan wanita itu mestilah betul-betul di belakang imam dan paling hujung, paling belakang. Jadi begitu juga bila kita solat di rumah, berjemaah dengan anak isteri kita, ada isteri kita perempuan, anak perempuan kita, maka kedudukan mereka di mana? Bukan berat ke kiri, bukan berat ke kanan. Duduk betul-betul di belakang imam. Begitu juga kalau kita solat berjamaah dengan isteri kita. Makmum seorang je. Jangan pula isteri tu pergi duduk rapat belah kanan tu. Batal solat kita nanti. Kan? Macam mana makmum lelaki duduk? Tidak. Kedudukan makmum perempuan, isteri kita di belakang kita itu ialah betul-betul di belakang kita. Tidak berat ke kiri dan juga tidak berat ke kanan. Itulah kedudukan yang betul dalam kita membina saf salat berjamaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah golongan yang keempat yang sempat kita bicara pada malam ini, yang juga termasuk sebagai golongan yang akan didoakan secara khusus oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang berada dalam saf salat berjamaah, iaitu berada, dia dapat kesempatan dan peluang berada di saf yang paling hadapan, dan saf yang paling hadapan itu ialah di sebelah kanan imam. Jadi marilah sama-sama kita merebut peluang dan kesempatan ini, kerana kita akan mendapat doa secara khusus oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan mendoakan keampunan kepada kita. Allah memuliakan kita dan malaikat mendoakan kepada Allah agar diampunkan segala dosa-dosa kita dan diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para penonton yang dikasihi sekalian, saya kira cukuplah dahulu untuk kuliah kali ini, dan insya-Allah kita sambung kepada golongan yang seterusnya dalam siri-siri kuliah yang akan datang insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.